Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi, salam harapan kepada semua pendengar YouTube saya pada malam ini dan juga kepada semua penyokong-penyokong dan juga jentera Pakatan Harapan yang sedang bertugas di Melaka dalam kempen Pilihan Raya Negeri Melaka yang sedang rancak berjalan. Dan kita telah masuk hari Minggu yang kedua, iaitu minggu yang terakhir, pusingan yang terakhir sebelum kita mengundi pada 20 November 2021 nanti. Okey, baru petang tadi telah pun kita semua ketahui bahawa Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengumumkan bakal calon Ketua Menteri sekiranya Pakatan Harapan berjaya kembali mendapatkan mandat rakyat pada Pilihan Raya Negeri di Melaka, di mana saudara Adli, Yang Berhormat Adli telah pun diberikan kepercayaan dan amanah oleh Pakatan Harapan untuk kembali mengetuai kerajaan negeri Melaka sekiranya kita berjaya insya-Allah pada PRN yang akan diadakan pada hari Sabtu, tak salah saya, ya 22 hari bulan, hari Sabtu pada hujung minggu nanti. Okey, satu pengumuman yang amat baik, pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Melaka, kerana sebelum ini kita mendengar macam-macam spekulasi tentang siapakah bakal calon daripada Pakatan Harapan sekiranya kita mendapat kembali mandat rakyat. Ada banyak spekulasi mengatakan Idris Harun akan diangkat oleh Pakatan Harapan. Ada juga yang mengatakan bahawa saudara Samsul Iskandar, iaitu Ketua Penerangan Keadilan, akan menjadi Ketua Menteri di Melaka sekiranya Pakatan Harapan memerintah kembali, dan ada juga mengatakan bahawa Pakatan Harapan akan mengekalkan Yang Berhormat saudara Adli. Dan akhirnya Majlis Presiden membuat ketetapan bahawa tidak ada sebab mengapa kita harus menukar Ketua Menteri, kerana secara logiknya dan praktikalnya bahawa saudara Adli harusnya diberikan peluang untuk meneruskan kembali tugas-tugasnya yang telah pun tertangguh dan juga terkendala akibat daripada pengkhianatan yang telah dilakukan oleh puak-puak pengkhianat yang merampas mandat rakyat selepas pada langkah Sheraton yang lalu. Kita imbas kembali bagaimana pengkhianatan itu berlaku apabila kumpulan ataupun puak daripada UMNO Barisan Nasional ini dan juga daripada Perikatan Nasional itu sendiri telah pun giat melaksanakan agenda mereka untuk merampas mandat rakyat apabila mereka berjaya melaksanakan pengkhianatan itu di Putrajaya, di mana kerajaan Pakatan Harapan di Putrajaya itu telah pun dijatuhkan melalui cara pengkhianatan dalaman dan dibantu oleh parti-parti di luar sana seperti UMNO, Barisan Nasional dan juga PAS. Mereka bersekongkol dengan puak-puak pengkhianat dalaman Pakatan Harapan itu sendiri untuk mereka membentuk kerajaan yang mereka sedar bahawa kerajaan itu bukan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Maka terbentuklah kerajaan Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Muhyiddin Yassin. Kemudiannya puak-puak pengkhianat menjatuhkan pengkhianatan di mana Muhyiddin menerima hukum karmanya, di mana beliau juga dikhianati dan beliau pun tumbang lebih kurang 18 bulan beliau menjadi Perdana Menteri. Abah kita menjadi Perdana Menteri, kemudian UMNO mengangkat Ismail Sabri, naib Presiden UMNO sebagai Perdana Menteri bagi kerajaan yang saya tak tahu nak sebut kerajaan apa. Nak katakan kerajaan Perikatan Nasional, bukan kerajaan Perikatan Nasional kerana ia disetujui oleh UMNO, dan nak kata kerajaan Barisan Nasional pun puak-puak bersatu tidak mengakui bahawa kerajaan ini adalah kerajaan Barisan Nasional. Maka jadilah kerajaan ini kerajaan cecah merbah. Sebab itu Ismail Sabri banyak membawakan bayangan bahawa kerajaan itu adalah kerajaan keluarga Malaysia kononnya. Tapi sebenarnya kita tahu bahawa inilah kerajaan 69, kerajaan tunggang langgang. Dan bagaimana kerajaan tunggang langgang ini boleh memerintah negara, sepastinya tidak akan dapat menarik kepercayaan pelabu-pelabu dari luar untuk berlabuh di Malaysia, kerana untuk menamakan kerajaan itu sendiri pun mereka gagal lakukan. Menjenamakan kerajaan itu pun mereka tidak mampu lakukan. Selepas pada pengkhianatan di Putrajaya, maka mereka lebih galak lagi, lebih rakus lagi merampas beberapa buah negeri, termasuk Johor, Perak, Kedah dan sebagainya, melalui pengkhianatan, melalui cara pintu belakang, tidak melalui mandat rakyat, dan sama sekali langsung tidak menghormati mandat rakyat yang telah diberikan pada PRU 14 yang lalu.
Begitu juga berlaku di Melaka, di mana mereka juga mengkhianati Adam Adli. Kerajaan Adam Adli jatuh oleh rampasan ya, mandat rakyat itu oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional. Atas alasan mereka mahu menghentikan kerajaan pimpinan Adam Adli. Kononnya itu bukan kerajaan Melayu, kerajaan Melayu Islam, kerana di dalam kerajaan negeri di bawah pimpinan Adli ini terdapatnya DAP, dan ini menjadi masalah kepada UMNO. Saya pun tak faham. Ya, UMNO dan PAS ni saya tak faham mengapa mereka begitu allergic sekali dengan DAP. Ya, oleh itu mereka mewajarkan rampasan kerajaan di Melaka itu atas alasan ingin mendirikan sebuah kerajaan Melayu Islam, 100% Melayu Islam. Sedangkan kita tahu negeri Melaka bukannya negeri 100% Melayu Islam. Di dalamnya ramai ya, golongan kaum bukan Melayu, terutamanya kaum Cina yang duduk di bumi Melaka itu. Namun ini bukan menjadi fikiran bagi UMNO Barisan Nasional. Bagi mereka gunakan sentimen kaum, gunakan sentimen agama untuk menghalalkan tindakan mereka merampas kerajaan Wabi Adli. Maka terdirilah kerajaan di bawah Sulaiman dan speakernya Rauf ya, sebagai pengurusi UMNO negeri Melaka. Mereka mentadbir kononnya inilah kerajaan Melayu Islam, di mana ketua menterinya Melayu Islam, exco-nya 100% Melayu Islam, mentadbir Melaka. Malangnya apabila peluang itu diperolehi, walaupun dengan cara pengkhianatan, walaupun dengan cara membelakangkan mandat rakyat, tapi mereka diberi peluang untuk menjadi kerajaan negeri Melaka. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka terus-menerus melaksanakan agenda membantu rakyat Melaka di atas kerajaan Melayu Islam yang mereka agung-agungkan itu? Malangnya kerajaan Melayu Islam ini mereka berebut kontrak, projek dan sebagainya. Maka tuduh-menuduh di kalangan mereka tentang siapa yang makan projek pasir dan sebagainya, hingga menjadikan jatuhnya pula kerajaan UMNO Barisan Nasional di Melaka antara 4 orang adun yang menarik sokongan kepada kerajaan yang baru juga mereka bentuk melalui pintu belakang ini. Ya, Pakatan Harapan daripada awal lagi jelas memberikan satu keputusan, kenyataan bahawa kita tidak mahu pilihan raya negeri diadakan dalam keadaan pandemik COVID. Walaupun kalau diikut dari segi kepentingan politik, Pakatan Harapan sudah semestinya mengambil peluang untuk mengadakan pilihan raya kerana kita mahu kemenangan yang lebih besar di bumi Melaka. Tetapi kita lebih mementingkan kepentingan rakyat. Ya, rakyat harus dilindungi, rakyat tidak harus disusahkan dalam keadaan pandemik COVID. Apatah lagi Melaka dah sampai ke fasa 4, di mana ekonomi baru nak bermula, ya, pelaburan baru nak ditarik kembali ke Melaka. Sudah sewajarnya tindakan mengadakan pilihan raya itu satu tindakan yang kurang bijak. Malangnya UMNO sendiri yang bersungguh-sungguh untuk mengadakan pilihan raya, dan akhirnya bekas ketua menteri mencadangkan kepada TYT untuk membubarkan DUN. Walaupun pilihan yang ada ketika itu sepatutnya ya dilaksanakan seperti mana negeri-negeri yang lain. Bila jatuhnya kerajaan itu, maka diangkat salah seorang menteri besar atau ketua menteri yang mendapat sokongan majoriti adun. Tidak perlu adakan pilihan raya, tidak perlu menyusahkan rakyat, tidak perlu membazirkan jutaan, puluhan juta duit. Rakyat digunakan untuk mengadakan pilihan raya yang tidak perlu ini. Ya, banyak negeri lain yang telah pun menukar menteri besar, termasuk juga di Perak, ya, 2 kali tukar menteri besar dalam masa setahun. Ya, tidak ada pilihan raya. Kita angkat mana-mana menteri besar yang mendapat sokongan majoriti dalam DUN. Begitu juga di Johor dan juga di Kedah. Kita boleh lakukan dengan cara aman, tenteram, rakyat tidak disusahkan. Ya. Minta maaf, hari ini tak bersihat di Pahang, musim hujan. Okey, batuk-batuk sesemua sikit hari ini. Ya. Maka itu yang berlaku di Melaka. Ya, tindakan yang sepatutnya diambil adalah melantik seorang ketua menteri yang mendapat sokongan majoriti. Ada waktu itu calon yang dipilih secara majoriti, tetapi atas kehendak desakan UMNO itu sendiri yang mencadangkan kepada TYT, maka berlakulah apa yang berlaku sekarang ini, di mana pilihan raya terpaksa diadakan dan sekarang telah masuk minggu yang kedua di dalam kempen pilihan raya. Okey, Perintah Nasional menamakan siapa ketua menteri kalau dia menang? Kita dengar Perintah Nasional menamakan Mas Ariati. Betul nama ya?
Ini pun katak juga ni. Ya, daripada UMNO, dia masuk bersatu. Suatu kerajaan PH pemerintah, Mahathir ni membela katak yang paling banyak lah ya. Berbelas-belas ekor katak yang Mahathir telah berjaya tarik. Dan sewaktu Mahathir menarik beberapa ekor katak ini, tidak mendapat tentangan pun daripada sesiapa. Termasuk daripada ketua armadanya. Ya, ketika itu, Syed Saddiq yang langsung tidak mempertikaikan. Saya peliklah bila baru ini beliau mempertikaikan Parti Harapan. Ya. Dalam isu katak ini. Okey, kita lupakan itu. Kita tahu Syed Saddiq bukan orang yang ada kematangan politik. Beliau cuba nak menjadi hero, sedangkan beliau tahu bahawa atuk dia sendiri adalah seorang pemelihara katak yang terkenal suatu kerajaan PH pemerintah. Ya. Kerana waktu itu Mahathir merasakan bersatu tidak cukup kerusi. Cuma ada 13 kerusi di Parlimen, ya, untuk menyaingi parti-parti lain dalam Pakatan Harapan. Sudah pastilah bersatu harus memperbanyakkan ahli-ahli Parlimen, ya, untuk memperkuatkan parti bersatu, memperkuatkan Mahathir untuk menyekat Anwar nak menjadi Perdana Menteri selepas beliau. Ya, maka katak-katak pun diambil. Dan dari malam lagi kebanyakan katak, ya, katak-katak yang dibeli itu adalah mereka-mereka yang ada disebut di dalam skandal 1MDB, sepatut Mas Arianti, Mustafa, Muhammad Ibn Jeli dan sebagainya lah. Ya. Okey. Waktu itu Syed Saddiq pun tidak berbunyi dan kita faham mengapa dia tidak berbunyi ketika itu. Ya. Jadi sebab itu saya katakan Syed Saddiq tidak perlulah nak ulas isu, prinsip dan sebagainya. Ya. Kerana beliau harus mencerminkan diri beliau. Ya. Ingat balik apa yang parti beliau lakukan, ingat balik apa yang atuk lakukan. Ya. Okey. Kita lupakan yang itu, kita kembali kepada apakah bakal calon daripada Perikatan Nasional. Dikabarkan bakal calonnya adalah seorang wanita nak menjadi Ketua Menteri di Melaka, iaitu Mas Arianti. Ini adalah calon yang diwawarkanlah, ya, oleh Perikatan Nasional. Dan siapa pula calon daripada Barisan Nasional sekiranya, na'uzubillah, sekiranya dia jadi kerajaan. Ya? Seperti mana yang disebut oleh Najib, bahawa beliau akan mengekalkan Ketua Menteri yang lalu, iaitu Sulaiman, sebagai Ketua Menteri Melaka sekiranya Barisan Nasional, ya, menjadi kerajaan. Di antara dua parti ini, ya, dua-duanya dalam kerajaan sekarang ini. Ya, kedua parti ini, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, di dalam Perikatan Nasional itu ada lebay, ya. Dua-duanya adalah parti di dalam kerajaan yang memerintah sekarang ini. Tidak masuk akal dan melucukan dan memalukan. Ya, parti kerajaan bertempur di Melaka. Ya, PN mengata macam-macam kepada Barisan Nasional. Barisan Nasional pula mengata macam-macam kepada PN. Ya? Sedangkan mereka tu 2x5, 5x2. Sebab kita tahu di peringkat persekutuan, gabungan mereka, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional itu terjalin di kedua-dua pihak ini. Ya? Semuanya, ya, majoritinya mempunyai pimpinan-pimpinan yang tidak ada moral langsung. Ya? Di sana ada kleptokrasi. Di sana ada kluster mahkamah, semburit, ya, penjual agama dan sebagainya berkumpul dalam satu package untuk membentuk kerajaan di persekutuan. Sebab itu tidak pelik kalau di Melaka mereka saling tuduh-menuduh. Ya? Kalau kamu nak tuduh orang ni makan duit, orang ini tuduh kamu makan duit. Ya, sebenarnya sama. Ya? Bezanya mungkin kamu makan banyak, aku makan sikit. Jadi bagi rakyat Melaka, di dalam menghadapi situasi ini, apakah pilihan rakyat Melaka? Rakyat Melaka harus memilih yang paling kurang risiko. Yang paling kurang risiko. Dan menzahirkan, membuktikan kepimpinan yang tidak ada langsung kontroversi, iaitu Pakatan Harapan. 22 bulan di bawah Ketua Menteri Melaka Adli, kita tidak pernah dengar cerita pasal pasir. Ya, selama 22 bulan Adli menjadi Ketua Menteri, kita tidak pernah dengar lagi mana-mana esko berebut-rebut pasir di bawah pentadbiran Adli. Tetapi baru beberapa bulan sahaja Adli dijatuhkan, ya, kerajaan yang dikatakan Melayu Islam ini, ya, telah pun bercerita tentang projek pasir dan sebagainya, tidak puas hati, ya, macam-macam yang timbul. Jadi rakyat Melaka harus menimbangkan perkara ini di antara tiga parti yang besar ni yang bertanding di Melaka. Parti Harapan, Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Rakyat Melaka harus memilih yang terbaik di kalangan mereka. Lupakan sentimen apakah parti yang anda dukung sekarang ini. Ya, itu tidak lagi penting. Yang penting adalah kebaikan, kebajikan, kesejahteraan bagi negeri Melaka. Mana mungkin kamu nak memilih BN
menjadi kerajaan negeri Melaka dalam masa yang sama. Barisan Nasional itu bermusuh dengan Perikatan Nasional. Apa akan jadi kalau dia jadi kerajaan, timbul tidak puas hati, akhirnya jatuh lagi sekali dan rakyat Melaka disusahkan sekali lagi untuk menghadapi pilihan raya yang seterusnya. Jadi untuk menentukan kestabilan, maka Pakatan Harapan harus diberikan peluang untuk terus menjadi kerajaan di Melaka. Okey? Oleh itu, saya berpesan kepada semua pengundi-pengundi di Melaka, termasuk pengundi-pengundi yang berada di luar Melaka, pulanglah, pulanglah untuk membetulkan keadaan di Melaka dan pulanglah untuk menjalankan kewajipan misi kita membalas dendam kepada puak-puak yang selama ini tidak mempedulikan rakyat, yang selama ini memikirkan jawatan, kedudukan, projek dan sebagainya, dan meminggirkan rakyat Melaka. Dan kumpulan ini jugalah yang menyusahkan rakyat Melaka sehingga mereka terpaksa mengundi dalam keadaan pandemik ini. Janganlah kita merasa merajuk dan kita memboikot undian yang ingin diadakan, kerana kalau kita memboikot, maka kumpulan yang tidak betul, kerajaan yang tidak betul akan mengambil alih tempat hasil daripada kelalaian kita untuk membetulkan keadaan. Jadi sekian sampai di sini dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan ulas dalam isu yang lain pada masa yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.